Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa lagi dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada malam ini adalah kuliah siri yang ke-6 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. InsyaAllah pada malam ini kita akan melihat perbahasan mengenai aqsam al-hukm syar'i, pembahagian ataupun jenis-jenis hukum syarak. Yang qasimul hukmu 'inda al-usuliyyin ila qismain. Hukum syarak di sisi ulama usul fiqh terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama dinamakan al-hukm taklifi. Hukum taklifi. Apakah definisi hukum taklifi? Wa huwa ma yaqtadi talab al-fi'li aw al-kaff 'anhu aw at-takhir bain al-fi'li wat tarki. Definisi hukum taklifi ialah satu ataupun perkara yang menuntut talabal fi'li, menuntut ataupun ada tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara, awil kaf anhu, ataupun tuntutan itu untuk meninggalkan perkara tersebut, awil takhir bainal fi'li wat tarki, ataupun tuntutan itu memberi satu pilihan antara buat ataupun tinggal. Jadi maksudnya pembahagian hukum syarak yang pertama yang dinamakan hukum taklifi ini, di bawah hukum taklifi terbahagi kepada tiga jenis. Yang pertama tuntutan talabul fi'li, tuntutan untuk buat. Yang kedua talabul tarki ataupun talabul kaffi anhu, iaitu tuntutan untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan elemen ketiga dalam hukum taklifi dinamakan at-takhir bainal fi'li wat tarki, ataupun pilihan sama ada untuk buat ataupun tinggal. Jadi insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang kita akan perjelaskan lagi dengan contoh-contoh kepada tiga elemen ini. Baik, kenapa dinamakan hukum syarak yang pertama ini sebagai hukum taklifi? Dinamakan bahagian yang pertama ini dengan hukum taklifi kerana terdapatnya pentaklifan ke atas seseorang individu. Dan ini apa yang zahir dari segi perbuatan, dari segi tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara ataupun tuntutan untuk meninggalkan perkara tersebut. Jadi yang dimaksudkan pentaklifan itu iaitu tuntutan at-talab tu. Tuntutan daripada siapa sebenarnya? Tuntutan daripada syarak. Dan sama ada tuntutan syarak itu berbentuk tuntutan suruh buat ataupun tuntut, tetapi tuntut supaya kita meninggalkan perkara tersebut. Jadi kulfah ataupun taklif yang dimaksudkan di sini ialah pentaklifan daripada Allah Subhanahu wa taala. Talabun, talabun daripada siapa? Talabun daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya sama ada tuntutan itu adalah tuntutan untuk kita buat ataupun tuntutan untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Dan pentaklifan dari sudut yang lain juga mengandungi maksud pilihan. Pilihan dalam bentuk tasamuh ataupun dalam bentuk taglib. Jadi memberi tuntutan ini memberi pilihan kepada seseorang individu mukallaf, sama ada nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Jadi tidak ada kita panggil satu kelaziman ataupun kewajipan untuk melakukan perkara tersebut. Takhir ini dia bersifat ataupun berstatus harus sahaja. Baik. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz ini, kenapa diiktibarkan harus sebahagian daripada hukum taklifi? Sebab kalau kita perhatikan dan kita perhaluskan betul-betul, maksud taklif ini maksudnya pentaklifan. Bila sebut pentaklifan, maka di situ ada satu tindakan yang perlu dibuat. Okey.
Kalau nak ikut dari segi makna asal, al-mubah ini, harus ni, dia tidak ada pentaklifan untuk buat benda tu. Ya, sebab dia diberi pilihan, nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Jadi kalau nak ikut maksud asal, mubah itu dia tak termasuk dalam pentaklifan. Tetapi kenapa dimasukkan juga para ulama usuliyin mengkategorikan al-mubah ataupun harus ini, at-takhir ini dalam kategori hukum taklifi, kerana perbuatan itu mukhtasun bil mukallaf, tertakluk ataupun khusus kepada mukallaf. Harus itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, iaitu tuntutan ataupun pilihan sebenarnya, at-takhir bainal fi'li wat tarki, okey, iaitu memberi pilihan kepada seseorang individu tersebut sama ada untuk melakukan perkara tersebut ataupun meninggalkannya. Dan pemilihan itu ditaujihkan kepada mereka yang layak untuk ditaklifkan, kan, dengan perbuatan ataupun dengan meninggalkan perkara tersebut, kan. Jadi dari sudut itulah hukum taklifi juga mengkategorikan at-takhir ataupun al-mubah termasuk dalam hukum taklifi, kan. Baik, ini dari kategori yang pertama ataupun jenis dan bahagian pertama daripada hukum syarak. Baik, yang kedua, bahagian hukum syarak yang kedua dinamakan al-hukmul wad'i. Kalau yang tadi yang pertama dinamakan al-hukmul taklifi, manakala yang kedua ini dinamakan al-hukmul wad'i. Jadi apakah definisi hukum wad'i di sisi ulama usul fiqh? Al-hukmul wad'i, ta'rifannya ialah ma yaqtadi ja'la syai'in sababan li syai'in akhar aw syartan aw mani'an minhu, iaitu satu perkara yang menuntut dan menjadikan sesuatu perkara itu sebagai sebab kepada perkara yang lain, ataupun menjadikan perkara tersebut sebagai syarat, ataupun menjadikan sesuatu perkara itu sebagai mani' ataupun halangan kepada kepada sesuatu perkara. Jadi kalau kita tengok dan kita perhatikan dalam definisi ataupun ta'rif hukum wad'i ini, dia juga mengandungi 3 elemen. Okey. Yang pertama as-sabab, yang kedua asy-syartu, dan yang ketiga al-mani'. So hukum wad'i ini ada 3 elemen, dan menurut setengah ulama usul fiqh mengatakan 5 bahagian. Hukum wad'i terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu sabab, syarat, mani', as-sihhah, dan juga al-butlan, okey, ataupun al-batil. Ini perbezaan pandangan di kalangan para ulama usul fiqh. Ada yang mengatakan bahawa hukum wad'i ini 3 bahagian sahaja, dan ada yang mengatakan 5, dan malah ada sebahagian ulama usul fiqh yang mengatakan hukum wad'i ini terbahagi pada 7, kan. Di mana mereka menambah 2 lagi bahagian, iaitu al-azimah wa rukhsah juga termasuk dalam hukum wad'i. Ini khilaf usuli sajalah. Baik. So kita dah faham sekarang ni yang dimaksudkan dengan hukum syarak di sisi Allah, di sisi ulama usul fiqh, ialah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk khitab. So kalau dalam kuliah minggu lepas kita dah faham bahawa perbezaan hukum syarak di kalangan ulama usul fiqh dan fuqaha, ulama fiqh, di mana ulama usul fiqh ini menganggap bahawa ayat-ayat Al-Quran ataupun teks-teks ayat Al-Quran dan juga teks hadis itu adalah hukum syarak. Dan bila kita sebut khitab Allah, sama ada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itulah dinamakan sebagai hukum syarak. Dan minggu ni kita perhalusi lagi bahawa hukum syarak, iaitu khitab Allah, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis, itu terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama dinamakan hukum taklifi, dan yang kedua dinamakan al-hukmul wad'i. Okey.
Tadi kita dah bincangkan kenapa hukum taklifi dinamakan taklifi, sebab taklif tadi dimaksudkan dengan pentaklifan. Dia ada tuntutan di situ. Manakala bagi kategori kedua ataupun bahagian kedua, iaitu hukum wad'i, kenapa dinamakan ia sebagai hukum wad'i? Kerana hukum wad'i ini ialah rabtun baina syai'aini bisababiyyah awi syartiyyah awil mani'iyyah, iaitu kerana dinamakan hukum wad'i ini kerana terdapat satu ikatan antara dua benda atas dasar sababiyah, iaitu sebab, sebab musabab, kemudian ada kaitan dengan syarat dan ada kaitan dengan mani', iaitu halangan, kan? Biwad'in minasyari', dan terjadinya sababiyah, terjadinya syartiyah, terjadinya mani'iyah ni biwad'i minasyari', yang mana perkara tersebut diletakkan asasnya oleh syarak. Maksudnya atas dasar perintah ataupun sebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Allah menjadikan perkara tersebut sebagai ada kaitan dengan hukum, kan. Nanti kita tengok sebagai sedikit contoh. Baik, penjelasan yang lebih lanjut dalam arti kata yang lain, kenapa dinamakan hukum wad'i ini? Kerana syarak lah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan sesuatu perkara sebagai sebab kepada sesuatu perkara yang lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang menjadikan sesuatu perkara sebagai syarat kepada benda yang lain, dan Allah jugalah yang menjadikan sesuatu perkara itu sebagai halangan kepada sesuatu perkara yang lain. Baik. Seterusnya kita lihat pula apakah perbezaan antara hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Apa beza dia? Okey. Dalam buku ni Dr. Abdul Karim Zaidan meletakkan ataupun menggariskan dua perbezaan. Yang pertama, hukum taklifi adalah terdapat dalamnya tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara, ataupun tuntutan untuk meninggalkan satu perkara, ataupun memberi pilihan kepada seseorang mukallaf itu untuk melakukan perkara tersebut ataupun meninggalkannya. Okey, amal hukmul wad'i, manakala hukum wad'i pula dia tidak ada tuntutan. Kan, tuntutan ni maksudnya suruhan. Suruhan, kalau tadi hukum taklifi maksud talabun ataupun taklifun. Satu lagi kita boleh kata amrun, kan, iaitu suruhan dan permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan satu benda, ataupun tuntutan dan suruhan untuk meninggalkan satu benda, ataupun tuntutan itu amrun itu, fi'il amar itu memberi maksud pilihan, nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Itu hukum taklifi. Manakala hukum wad'i, dia tidaklah bermaksud sedemikian, maksudnya tidak ada tuntutan di situ, dia tidak ada arahan, kan. Idh la yuqsadu bihi illa bayan ma ja'alahu syari' sababan liwujudi syai'in. Bahkan dalam hukum wad'i itu, yang dimaksudkan dalam hukum wad'i ialah sekadar untuk menjelaskan benda apa yang menjadi sebab kepada benda yang lain, dan menjelaskan sebab benda apa yang menjadi syarat kepada benda yang lain, ataupun menjelaskan benda apa yang menjadi halangan kepada perkara yang lain, kan. Jadi tujuannya ialah untuk mukallaf itu mengetahui bilakah masanya tersabit ataupun berlakunya hukum syarak, dan bilakah ternafinya hukum syarak bila benda tu tak ada, kan. Kalau benda tu ada, adalah hukum syarak. Kalau benda tu tak ada, maka di situ tidak adalah hukum syarak yang dimaksudkan dengan maksud tertentu. Jadi pendetailannya nanti kita akan bagi contoh bila sampai pada tempatnya nanti, kan. Okey, itu perbezaan pertama. Jadi senang cerita kita faham, perbezaan pertama, hukum taklifi ni dia ada tuntutan. Kalau dalam hukum wad'i dia tak ada tuntutan. Sekadar Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan benda ni sebab kepada benda yang lain. Allah nak terang benda ni sebagai syarat kepada benda yang lain, dan juga sebagai halangan kepada satu benda yang lain. Itu perbezaan pertama. Manakala perbezaan kedua, al-mukallaf bih,
benda yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum taklifi adalah perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang mukallaf ataupun boleh ditinggalkannya. Maksudnya dalam kemampuan manusia untuk melakukan benda tersebut. Benda tu termasuk dalam lingkungan ataupun dalam kemampuan dan kebolehan seseorang mukallaf untuk melakukan perkara tersebut. Kerana apa? Li'anna al-gharada min at-taklif. Kerana tujuan daripada pentaklifan ini ialah supaya mukallaf melaksanakan apa yang telah ditaklifkan yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hukum taklifi ini, sekiranya sesuatu pentaklifan itu di luar lingkungan ataupun di luar batasan kemampuan manusia untuk melakukannya, maka pentaklifan itu akan jadi sia-sia. Okey? Sebab itu kalau kita perhatikan dalam syariat Islam ni, dalam fiqh kita ni, semua ibadat-ibadat ataupun pentaklifan yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dalam kemampuan manusia untuk buat. Solat, zakat, haji, berpuasa dan sebagainya itu kan. Jadi tidak ada satu kita panggil pentaklifan dalam fiqh ni benda yang manusia ataupun mukallaf tak mampu buat. Contoh kalau kita nak cari pentaklifan, contohnya tuntutan ataupun arahan untuk manusia yang terbang. Okey, jadi terbang ni bukan dalam kemampuan manusia. Jadi kita takkan jumpa dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pentaklifan yang mewajibkan manusia terbang tiap-tiap pagi. Takkan ada, sebab terbang itu bukan sifat ataupun bukan satu perbuatan yang dalam kemampuan manusia. Jadi sebab itu benda-benda ataupun pentaklifan yang ada dalam hukum taklifi ini semuanya dalam kemampuan manusia untuk dilakukannya. Okey, dalam hukum taklifi ini semua dalam lingkungan batasan kemampuan manusia untuk buat, kerana berdasarkan kaedah dalam syariat Islam, la taklifa illa bimaqdur. Tidak ada pentaklifan kecuali dengan perkara-perkara yang mampu dilaksanakan. Adapun hukum wad'i, dalam hukum wad'i tidak disyaratkan bahawa perkara yang diminta dilakukan itu ataupun dalam hukum wad'i ini la yustaratu fi mawdu'ihi an yakuna fi qudratil mukallaf. Tidaklah disyaratkan dalam subjek ataupun dalam topik yang ada kaitan dengan mukallaf itu, disyaratkan perkara tersebut mesti mampu dilakukan oleh seseorang mukallaf. Okey? Jadi dalam hukum wad'i ini dia ada sedikit beza dengan hukum taklifi. Dalam hukum wad'i tidak disyaratkan benda tu mesti dalam kemampuan manusia untuk buat. Maksudnya dalam hukum wad'i ada perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh mukallaf dan ada perkara yang di luar batasan kemampuan manusia untuk buat. Okey. Jadi contoh hukum wad'i, antara contoh-contoh hukum wad'i yang mampu dilakukan oleh mukallaf, contohnya mencuri, berzina dan jenayah-jenayah yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jenayah tersebut sebagai sebab kepada musababnya. Jadi contoh macam sariqah. Sariqah ni mencuri, satu perbuatan yang manusia mampu buat. Okey? Hukumnya haram, tapi boleh tak mencuri? Manusia boleh mencuri. Kan? Jadi apa akan terjadi apabila manusia mencuri? Kan? Jadi kalau manusia mencuri, maka mencuri itu menjadi sebab kepada hukum hudud, iaitu potong tangan. Sekiranya tersabit kesalahan tersebut di mahkamah dan dibuktikan bahawa memang dia mencuri atas dasar ikhtiarnya sendiri, bukan atas paksaan, bukan kerana lapar dan tidak ada syubhah-syubhah yang lain. Okey, jadi mencuri, kan? Mencuri ini adalah satu perbuatan yang mampu manusia buat. Begitu juga zina. Zina juga adalah perbuatan yang dalam kemampuan manusia untuk buat. Hukumnya haram juga. Okey? Dan siapa yang melakukan zina ini, ia menjadi sebab kepada hukum hudud juga, iaitu hukum sebatan kalau bagi ghairul muhsan, yang tidak muhsan,
dan hukum rejam sampai mati sekiranya penzina itu terdiri daripada mereka yang muhsan. Baik. Okey, contoh-contoh lain hukum wadai yang dalam kemampuan manusia untuk buat. Dalam kitab ni, dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ni, Dr. Abdul Karim Zaidan menggariskan contohnya macam semua akad-akad dan juga tindakan-tindakan muamalat manusia, kan. Ini semuanya adalah sebab kepada berlakunya kesan syarak dari segi pemilikan harta. Contohnya kalau dalam jual beli, kan, bila kita buat jual beli transaksi tersebut, maka al-ba' itu adalah sababun linaqlil milkiyah, kan. Menjual adalah sebab kepada pemindahan pemilikan barang. Nikah, apabila kita melakukan perkahwinan, akad nikah tersebut, maka nikah itu sebagai sebab kepada halalnya hubungan antara suami isteri. Okey, dan akan terhasillah segala hak-hak dan juga tanggungjawab antara dua pihak, iaitu suami isteri, kan. Wa ihdar syahidain, mendatangkan saksi sebagai syarat kepada sahnya nikah. Okey, wudu sebagai syarat sahnya solat. Oleh itu tidak sah nikah tanpa saksi, dan juga tidak sah solat tanpa wudu. Okey. Kemudian contoh lain, seseorang waris itu membunuh pewarisnya. Katakan si anak, dia bunuh si ayah. Kalau nak ikut hukum warisan, hukum miras, anak boleh mewarisi daripada harta si ayah. Tetapi anak tu membunuh si ayahnya. Maka apabila berlaku pembunuhan anak terhadap ayah, maka itu sebagai mani', sebagai halangan daripada pewarisan, kan. Begitu juga penerima wasiat membunuh orang yang mewasiatkan itu juga dianggap sebagai mani', sebagai halangan daripada boleh berlakunya wasiat. Ini sebagai contoh, kita panggil contoh asas kepada hukum wadai, macam mana kita nak faham di kalangan ataupun di antara hukum wadai ini ada benda yang boleh manusia buat. Okey. Kemudian hukum wadai ini juga ada contoh-contohnya yang di luar batasan kemampuan manusia untuk buat. Yang tadi contoh yang di atas tadi tu kita sebut contoh-contoh yang manusia boleh buat, mukallaf boleh buat. Berikut adalah contoh-contoh hukum wadai tetapi di luar kemampuan manusia. Contoh apa? Contoh datangnya ataupun masuknya bulan Ramadan, maka ia sebagai sebab kepada wajibnya puasa. Dalam bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, nak berpuasa itu adalah hukumnya sunat. Tapi bila datang saja bulan Ramadan, dan waktu bulan Ramadan itu telah pun ditetapkan, kalau kita kat Malaysia ni, kita akan tunggu pemakluman oleh penyimpan mohon besar raja-raja bilakah tarikh awal Ramadan itu bermula. Maka bila dapat confirmation ataupun pengesahan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi masuknya ataupun tibanya bulan Ramadan, kelihatan anak bulan pada malam tersebut, maka keisukan itu hukum puasa akan menjadi wajib. Okey, kemudian gelincir matahari. Apa istilah gelincir matahari ni? Ini istilah dalam kitab klasik lah, iaitu apabila matahari tu dia terpacak di atas kepala, kan. Kalau betul-betul dia terpacak tu, dia tidak ada bayang, kan. So apabila bergerak sikit matahari sehingga kita nampak bayang, contoh dia macam ni. Kita ambil satu kayu, kita pacak atas tanah, dan kita tunggu waktu tengah hari, kan. So apabila tidak ada bayang, itu belum masuk lagi waktu zuhur, kan. So kalau ada sedikit gelincir dan mula menampakkan bayang kepada kayu tersebut, maka bermulalah masuk ataupun bila dulu kusyams tu ataupun gelincir matahari itu sebagai sebab kepada wajibnya solat zuhur, kan. Dan untuk penetapan kita panggil waktu solat, juga kita boleh lihat dan kita boleh tunggu makluman dalam media-media, sama ada media sosial ataupun media bercetak ni, tentang waktu yang paling tepat untuk kita mengetahui
waktu solat. Khususnya waktu solat zuhur, asar dan sebagainya tu kan. Baik. Kemudian contoh lain ialah al-qarabah, sifat kaum kerabat ini menjadi sebab kepada boleh kita menerima pewarisan. Baik, semua sebab-sebab ini, sama ada masuknya bulan Ramadan, gelincirnya matahari, berlaku al-qarabah, iaitu persaudaraan itu, ya. Ini semua adalah sebab-sebab yang bukan dalam kemampuan manusia untuk buat. Bukan dalam kontrol manusia. Contoh, kita nak stopkan bulan Ramadan. Tak boleh. Sebab ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Setiap 12 bulan tu, setiap kitaran selepas 11 bulan kita akan jumpa bulan Ramadan. Lepas 11 bulan kita akan jumpa bulan Ramadan. Sebab semua bulan tu ada 12 kan. Kemudian dulu kusyams, gelincir matahari, bukan kuasa kita. Tetapi dia benda tu dijadikan sebagai hukum madai, iaitu sebagai sebab kepada masuknya waktu zuhur. Dan al-qarabah. Al-qarabah ni, yang ada kaitan sanak saudara ni, kaum kerabat ni, pun bukan dalam kuasa manusia untuk kita kontrol. Aku nak jadi anak orang ni, aku nak jadi anak orang ni, tak boleh. Sebab kita dilahirkan daripada ibu ayah yang tertentu kan. Jadi kita hanya menerima pewarisan daripada mak ayah kita sahaja. Kalau mak ayah orang lain tu, itu bukan kaum kerabat kita. Okey, semua contoh-contoh ini adalah contoh yang bukan dalam kekuasaan ataupun dalam kemampuan dan kebolehan manusia untuk buat. Okey, contoh lain, bulughul hulmi, iaitu syarat waktu baligh kan. Ini sebagai syarat syarat kepada terhentinya al-wilayah 'ala nafs. Jadi ini perbahasan dari segi contoh macam penjagaan harta. Apabila balighnya seseorang itu, maka itu tandanya dari segi tasarrufat ataupun tindakan individu tersebut kena serahkan kepada orang yang dah baligh itu, kan. Wa bulughul insan ar-rusyda, dan apabila sampai satu tahap seseorang manusia itu telah baligh, maka ia sebagai syarat untuk terlaksananya beberapa tindak tanduk oleh individu tersebut. Okey. Kalau nak ikut baligh ni pun bukan kita boleh kontrol. Okey, dan sebab itulah fatrah ataupun period baligh ini dia berbeza-beza antara individu dengan individu yang lain. Kadang-kadang datang awal, kadang-kadang datang lewat, kan. Dan benda ni kita tak boleh kontrol. Ini semua kuasa dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian contoh lain ialah al-ubuwah, kebapaan, sebagai penghalang daripada isu seseorang ayah membunuh anaknya yang ini isu ayah bunuh anak. Ini dalam kalau mazhab Syafi'i, sekiranya seseorang ayah membunuh anak, maka ayah itu tidak dikenakan qisas. Kenapa? Sebab ada sifat ubuwah di situ. Tetapi ini sebenarnya kalau kita rujuk kepada perbahasan fiqh, terdapat khilaf ulama. Contoh macam mazhab lain, mazhab Maliki dan sebagainya itu mengatakan bahawa kalau ayah bunuh anak tetap juga boleh dikenakan hukuman. Manakala kalau pada zaman sekarang ini undang-undang menyatakan sesiapa sahaja yang membunuh orang, tak kisahlah dia bunuh anak sendiri ke mak ke ayah dia sendiri ke, tetap akan dikenakan hukuman. Dan itu lebih pendapat yang lebih rajih lah. Kalau tidak, orang akan menggunakan reason ataupun sebab dia tu sebagai seorang ayah, so dia nak bunuh anak dia sewenang-wenangnya. Jadi tidak ada masalah di situ kan. Baik, kemudian contoh lain ialah al-junun, sifat gila. Sifat gila ini adalah mani' sebagai penghalang daripada pentaklifan. Jadi yang wajib melaksanakan pentaklifan ialah orang yang
akal waras. Jadi kalau berlaku sifat gila kepada seseorang individu, kepada seseorang mukallaf, maka kegilaan itu adalah mani' sebagai penghalang daripada terlaksananya pentaklifan. Baik. Dan contoh yang lain ialah kalau katakan seseorang penerima wasiat itu, kan, seseorang penerima wasiat itu adalah waris, maka orang itu terhalang daripada penerimaan wasiat sebab ada hadis Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata liwaris. Dan ini pun adalah kita panggil ada khilaf fuqaha di situ yang kita boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh. Jadi contoh-contoh ini adalah penghalang kepada perkara-perkara yang kita sebut tadi, dan benda ni semua bukannya dalam kemampuan manusia ataupun bukan dalam kemampuan mukallaf untuk buat. Jadi ini kita panggil perbezaan yang kedua di antara hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Kalau hukum taklifi ni, semua hukum dalam hukum taklifi ni adalah dalam batasan kemampuan manusia untuk buat. Manakala dalam hukum wada'i ada benda yang manusia ataupun mukallaf boleh buat, dan ada benda yang bukan dalam kuasa ataupun kemampuan manusia untuk buat benda tersebut. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dah sentuh tentang pembahagian hukum syarak, iaitu hukum syarak terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dinamakan al-hukmu taklifi dan yang kedua dinamakan al-hukmu al-wada'i. Dan juga kita telah mengetahui sedikit perbezaan antara hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Jadi setakat itu sahaja untuk malam ini. InsyaAllah kita bersambung lagi kuliah kita pada minggu hadapan, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.